Itu tak heran sangat lah. Kita masuk, kalau kita masuk dalam production room ni, ada satu lelaki nama dia David. Dia jaga audio. Dia akan tekan-tekan butang apa benda semua. Tapi kalau kita masuk pelan-pelan, menyelat masuk kan, dia akan menggunakan satu phone ROG untuk menonton Netflix. Kalau kau tak percaya sekarang, botak dah tengok Netflix sekarang kan? Nampak? Aku dah agak dah. Ya, production kami memang cakap betul. Ya. Kalau anda menyelinap masuk, anda akan melihat beliau tengah menonton drama apa benda semua dekat situ. So inilah. Tapi gaji dia sehari RM4,000. Wow. Ya, RM4,000 hanya untuk tekan button dan tengok Netflix. Ya betul, dia cuma tekan mute dengan mute je. Betul tu. Miramar, map kita yang seterusnya. Dan mari kita lihat apa yang akan berlaku. Macam biasa, warga Malaysia, fokus kita dekat sini again adalah bolehkah YAL improve di map ini? Betul. Kerana pada waktu ini, benda ni terlalu obvious. Mereka tengah mencuba segala-galanya untuk menaikkan mereka punya average point di map ini. Yap, sebab average shot. Boleh dikatakan kalau ada buku teks mengenai air angle, buku tu dia dah khatam, dia dah baca ulang 2-3 kali. Dan kalau ada subjek mengenai air angle, dia akan dapat 4 flat. Tapi dia tak dapat dekan kerana Miramar. Dia kurangkan average markah dia betul-betul sangat-sangat banyak lah untuk YAL. Nombor 14 kat sini. Ya, dia tak dapat first class, so dia kena bayar hutang PTPTN. Ya, betul lah dia. Aku tak pasti kalau sekarang, kalau first class masih lagi PTPTN ditukar ke beasiswa atau benda. Zaman aku masih ada kan? Masih lagi ada. Sebab ex aku je, dia kurang 0.01 untuk first class. So dia macam nak buat rayuan apa benda, tapi rayuan itu pun tak dilayan lah. Iyalah. So asas dia masih lagi kena bayar. So zaman tu masih lagi boleh bertukar kepada beasiswa. Sekarang saya tidak pasti. Tapi jika anda berada di universiti, good luck kepada anda. Belajar baik-baik, jadilah orang yang bagus untuk komuniti. Dan pada ketika ini kita lihat Miramar average points kita, RRQ paling tinggi, hampir 9. YAL kalau dia dapat 2 markah kat sini, dia dah bersedia untuk mengangkat piala. J, apa ni J? 2 markah. Okey, aku akan set. Dia akan jadi juara kalau dia mendapat 5 markah. Dan 5 markah tu wajib daripada elimination. Alright. Aku rasa IAC patut diguna pakai. Ya, betul. Itu yang sangat bersetuju dengan perkara tersebut yang di mana dikatakan oleh Zaksi. Sekali lagi kita akan quote dia sebab dia yang mengeluarkan kata-kata ini. Di mana banyak player dah fikir pasal saya nak main macam IAC, saya nak macam IAC. Kita patut main macam IAC kan. Tetapi benda ni tak diperbincangkan sangat di dalam social media dan sebagainya. Ramai dikatakan oleh netizen dan sebagainya. Tapi dia salah satunya player yang cakap di dalam interview, kami nak main langgar macam IAC. So sebab itu dia akan di-quote lah, iaitu cara melanggar sahaja untuk dapatkan markah. Dan Miramar yang sunyi dan sepi. Z 66. Banyak 666 kita lihatkan pada ketika ini. Banyak betul player yang ada nama 6. Ya, maksudnya mereka dah tukar nama sebanyak 665 kali lah sebelum sampai ke nombor itu. Tapi di manakah Sam 9? Kita akan lihatkan Kenny menaiki Gunung Miramar. Ya, di Los Leones kali ini tidak diganggu kerana pasukan STX tidak ada di sini. Permainan yang stabil untuk mereka. Ataupun drop spot yang stabil untuk mereka. Mungkin ada harapan yang tinggi sebenarnya untuk mereka di sini. Untuk game Miramar kali ini lah. Cuma mereka kena rotate jauh. 400 meter di depan. Di Xavier. Parajin 7. Diperlihatkan pada ketika ini Levi's, UMP, DBS ada juga untuk Parajin. Okey, tak ada benda nak cakap. Miramar of course. Okey, borak Dragon Ball. Ya, itulah. Okey, karakter favourite saya dalam cerita Dragon Ball adalah aku sebenarnya suka tiga trio tu. Bila dia orang jadi kecil. Oh. Mai,
Lepas tu ada yang anjing samurai tu. Oh, yang tu dengan Yang pilaf. Ya. Bila dia jadi version kecil. Hmm. Aku rasa dia orang agak best. Ya. Aku rasa aku dalam camp Vegeta lah. Vegeta. Ataupun Vegeta kan. Tapi satu benda yang satu lagi orang yang bila orang melihatkan kepada generasi aku lah kan. Lepas tu kami sendiri buat teori ni lah. Di mana kenapa orang-orang tua ni dia banyak belagak. Dan kemudian teori ni adalah kami membaca Dragon Ball. Sebab dalam Dragon Ball ni semua orang belagak. Tak ada seorang pun yang akan terkecuali. Bila dia rasa dia naik kuasa sikit, kau boleh ke lawan aku? Tak kira lah orang tu yang paling low level ke, macam Piccolo kan, ataupun Picor kan. Masa dia first datang dengan lawan dengan Frieza, bila dia bergabung dengan salah seorang daripada situ, yang bernama Neil, dan kemudian dia naik power sikit je. Sebab Neil tu bukannya kuat sangat, tapi dia bergabung, lepas tu dia jadi kuat sikit. Lepas tu dia cakap dengan Frieza, kau kuat sangat ke? Jomlah lawan. Dia yang paling boleh kata humble jugalah masa tu kan. Dia dah kira humble lepas dia belajar. Aku rasa dia sangat humble. Kan? Sebab masa tu dia dah belajar dengan Mahadewa Kayu tu. Lepas tu bila dia sampai ke planet Namek, lepas tu dia, naik power aku naik. Terus, belagak. Ya. Tapi kesian jugalah. Majumia punya arc ni OP gila. Kepada OP masuk dalam bekas. Maupun Mafuba. Ya, betul. Masuk dalam bekas. Lepas tu tiba-tiba tak relevan langsung. Tapi sekarang tiba-tiba relevan balik lah. Dengan version orange dia ke apa benda entah. Ya. Tapi ya, satu arc yang... Tapi nampak dia sebagai mentor lah. Ya, dia nampak tu lah. Orang banyak meletakkan dia sebagai bapa terbaik di dalam Dragon Ball. Ya, better, definitely better daripada Goku. Goku paling teruk aku rasa. Vegeta still ada courtesy masa Bulma nak lahirkan anak, dia cakap aku tak boleh pergi training. Ya, betul. Aku nak ada dengan Bulma masa benda tu berlaku. Dan Goku punya soalan adalah, dia yang lahirkan anak bukan kau. Kenapa kau tak boleh pergi training? So, ya, itulah Goku untuk anda. Ya, benar. Satu karakter yang dicipta oleh Akira Toriyama. Akira Toriyama. Goku Alpha 7. Alpha 7. 7 Dragon Ball diperlukan untuk summon Shenron. Benar. Tak kira di planet mana pun, tak kira di galaksi pun, memang masih lagi 7. Dan pada waktu ini Roy berdekatan dengan Zersia. Adakah engkau Dragon Ball G? Kepala engkau macam satu butir. Tapi tak ada bintang. Tak ada bintang. Kalau tak dah ni dah. Mungkin orang akan cari kepala aku kan. Tiba-tiba aku diserang daripada kiri dan kanan. Kenapa ni? Tak reda kami tunjukkan kepala engkau. Tapi Roy akan dapat satu ke atas player daripada Zersia. Berjaya untuk dijatuhkan. First blood diambil oleh Roy Tusk. Ya. Tiada snowball save daripada beliau. Rosemary dekat dengan Jimmy. Tapi siapa yang datang ni? Yang datang terlebih dahulu dengan gerombolan tentera dia. Lari. Jimmy lari dulu dan yang lain-lain pun akan lari juga daripada kawasan ini. Tapi Adiluk akan dijatuhkan oleh Alpha 7. Tapi bolehkah diselamatkan? Akan menjadi persoalan. Alpha 7 masih lagi akan menekan Rosemary masa grenade tangan. Olio, M4 di dalam tangan. Jimmy ada satu Scar L. Kali ini mereka tidak boleh menyuntik, tapi mereka boleh beli masa untuk melakukan revival semua. Tapi jatuh satu lagi orang. Tembakan daripada M16 dilepaskan kenderaan. Hampir di knockdown. Memang di knockdown sebenarnya. Dan sekarang ni last guy dan itu adalah Leon. Seringkali akan ditinggalkan satu orang dan kali ini dia memang kena main satu orang. Dan rasanya AI akan kejar untuk dapatkan mata penyingkiran ini. Yap, dah nampak dah dia dikejar daripada pelbagai sudut. Tak boleh nak clutch, tak boleh nak buat apa, tiada markah untuk... Macam mana? Itulah susah, tak tahu dia punya... Dekat sini memang glaring weakness lah kan. To meet Achilles. Kau rasa ini adalah benda yang berlaku dalam kepala diorang ke apa? Aku rasa cara permainan mereka biasa saja, tiada terlalu banyak perubahan dan sebagainya. Tapi kenapa dekat sini yang dia sering berlaku? Aku tak tahulah, mungkin ada sedikit orang kata mungkin mereka banyak berfikir pasal external factor sampai mereka tak fikirkan kepada benda-benda yang basic. Mungkin mereka kena menghafal segala jenis
permukaan muka bumi dekat situ. Sebab tadi nampak apa yang berlaku adalah masa mereka nak cuba lari tu, seolah-olah mereka tak faham yang angle ni kau boleh je kena tembak jeep tu nak lari tadi kan. Tapi untuk Sam 9 akan melanggar. RRQ masalahnya dia counter flank. 3 orang dijatuhkan oleh si Snap. Uyo. Gila-gila. Dilanggar begitu saja Sam 9. Harapan mereka untuk pergi ke Super Sunday sudah pun tipis. Mungkin hampir dalam kategori mustahil mungkin untuk mereka pergi ke Super Sunday. Sebab kita pun meletakkan benchmark yang tinggi kan. Sebab dalam top 8 sekarang ni 73 markah. Minimum. Untuk Sam 9 nak dapatkan 30 markah selepas ini memang saya memang tak adalah. So, play terakhir daripada Sam 9 wajib untuk melakukan sesuatu yang agak menakjubkan. Manakala Yal memang tak boleh nak berpeluk tubuh langsung. Memang tak boleh nak berehat langsung. Game seterusnya wajib ada markah. Tepat sekali. Satu saya tinggal bagi mereka pada ketika ini. RRQ. Dan yang berkualiti tapi memang betul ada DBS. Ya itulah. Tak ada apa-apa. Tapi yalah, rasanya makin lama makin nampak lah macam DBS ni sesuatu perlu dilakukan terhadap DBS. Letak baliklah dalam airdrop tu. Itulah, rasanya macam selama ni ramai orang macam cakap letak baliklah dalam airdrop apa benda semua. Aku akan sentiasa menafikan sebab masa airdrop DBS dulu orang tak nak pergi airdrop langsung. At least sekarang mungkin orang akan pergi. Ya, at least sekarang mungkin orang pergi. Betul juga. Sebab dah tahu kekuasaan kan. Tak ada siapa nak AWM tu. Dan juga Famas, siapa nak? Famas tu lah satu. Aku rasa kan apa yang diorang boleh buat ialah DBS ni letak dalam airdrop. S12K letak dalam airdrop. AWM kurangkan damage sedikit, letak kat lantai. Right. Settle aku rasa masalah. Ya. Sebab sekarang tak boleh lakukan drop shot. Drop shot macam tak berguna langsung. Betul. Itulah salah satu skill yang paling penting. Kau tak boleh menari. Betul. Semua benda-benda technical skill, mechanical ni semua tak relevan. Ya, betul. Benda biasanya jiggle ni satu benda yang kau kena training. Hari-hari kau kena training untuk mendapatkan jiggle kau. Crosshair kau kat tengah tapi kau jiggle kiri kanan. Itu satu skill yang memang didamba-dambakan dulu. Sekarang ni memang tak relevan. Kau nak jiggle buat apa? Kena tembak dengan shotgun jatuh juga. Ya, the fact yang jump punch di fix tapi DPS masih lagi kuat macam gini aku rasa pelik. Ya, itulah dia. Tapi pada ketika yang sama kita melihatkan perlawanan antara Crate dan juga MRPX. MRPX satu dalam keadaan knockdown tapi mereka sudah ada 2 kill. Crate juga akan dikeluarkan pada ketika ini. Mereka akan ada 46 mata dan tidak akan berubah. DPS. Terlalu kuat lah, Jay. Terlalu kuat, ya. Aku rasa itu je terbaik. Letak je 2 senapang tu. Famas tu pun letak je kat lantai. Ya. Bukan orang minat mana pun. Famas tu aku paling tak faham macam mana dia boleh masuk dalam PUBG Mobile sebagai satu senjata airdrop. Sebab Famas memang tak pernah terkenal dengan kuasa dia. Dalam mana-mana permainan pun, dalam reality pun sama. Dan Famas ini diletakkan sebagai satu, sebab dia adalah senjata yang unik. Mungkin itu je lah. Sebab dia unik kepada pasukan polis Perancis. Dan aku tak rasa dia ada historical significance yang meletakkan dia kenapa dia kuat. Kalau macam AWM tu, dia memang sebab dia sniper yang mempunyai peluru paling besar. Antara yang terbesar. Sebab itu dia diletakkan sebagai satu special weapon. Tapi tak tahu kenapa Famas tu ada dekat situ. DBS diperkenalkan dengan airdrop. Lepas tu orang tak nampak specialty dia. Hanya pemain Jepun je waktu tu. But could you say that DBS is noob friendly? Okay, kita bahagikan sekarang ni, okay? So mungkin orang yang bermain e-sport betul-betul untuk e-sport macam budak-budak yang kita tengok ni sekarang ni. Mungkin 1% atau lebih kurang daripada 1%. Bakinya adalah casual player kan. Ya. Yeah. So casual player mungkin tak ada skill untuk jiggle, skill untuk drop shot dan sebagainya. Ya, betul-betul. Dia jalan tembak punya situasi. Ya, dalam situasi tu aku setuju dengan kau. Dia memang dia menyebabkan player noob boleh terus naik ke pro dengan skip banyak benda tu. Dia boleh skip jiggle, dia boleh skip drop shot, dia boleh skip
tembakan jarak jauh sebab kalau kau betul-betul power dan fokus pada DBS saja, kau noob pun, kau boleh belajar berapa lama je nak belajar DBS? Kau boleh enjoy the game still. Ya. Kau masih lagi boleh membunuh, sentiasa ada peluang tersebut. Ya. Tapi mungkin lah untuk version macam, okay, ini example terbaik je ya. Circle tournament dan circle klasik tak sama. Ya, betul. So mungkin untuk casual players, ya DBS letak di lantai dengan damage output yang sama dan sebagainya. Tapi di tournament mode, DBS masuk airdrop. Ya, DBS masuk airdrop. S12K pun masuk airdrop. Sebab sekarang ni masalahnya lah shotgun semua OP. Ya. Tapi sebenarnya 2 shotgun tu je OP. Ya, 2 shotgun ni terlalu sangat. Ya, sebab ini double pump. S12K pump saja kan. So kalau dua-dua tu masuk airdrop, first orang akan pergi masuk check airdrop. Ya, betul. Ni macam mana ni? Dia punya range dia tu tak masuk akal. besar. Pallet dia merapu. Ya, Snape pun tadi aku tak rasa dia patut dapat 3 terhadap 7-9 tadi tu. Ya. Ya, mungkin dia boleh dapat 2 yang depan tu sebab itu memang dekat. Tapi dia punya last shot tadi tu macam, wah, ini pun boleh kena ke bang? Dia macam situation semalam yang kita tengok Olio tu. Untuk Olio dapatkan 3 knockdown tersebut. Itu memang quality besar. Dia gunakan AR. Setiap knockdown itu ambil masa mungkin 1 hingga 2 saat ataupun 3 saat untuk dia dapatkan knockdown itu sampai habis. Ya. Knockdown untuk bunuh, ya dekat sini terdapat Rosemary pun lakukan benda itu. Knockdown 2 saat, bunuh dia 3 saat, 5 saat untuk settlekan semua. Masalah DBS ni, DBS tu boleh buat benda yang sama, boleh knock 3 orang atau 2 orang, kurang daripada 1 saat. The moment bullet terkeluar dan sentuh badan, knock. Ya, betul. Aku setuju satu benda lah. Sebab masalahnya ialah untuk macam banyak game-game yang lain. Okay, menurut face ni mungkin akan diratakan. Tinggal 1 orang saja untuk face mungkin. Tinggal lagi 2 sebenarnya. Onzen akan pergi ke depan. Onzen akan menembak dengan menggunakan M4. Tapi tembakan daripada SMG akan menjatuhkan beliau. Morman masih lagi hidup dekat sini. Dan dia akan terpaksa melarikan diri. Okay. Masalahnya macam kalau PUBG nak menggunakan reference bagi game lain. Game lain shotgun memang drop satu ni pun. Orang kata satu shot memang akan knockdown. Tapi AK dalam game lain, M4 dalam game lain, headshot, one shot je. Tak kira kau pakai helmet apa pun. So aku rasa kalau nak balancekan balik kan, yang lain-lain pun either kau kena tinggikan damage untuk AKM kalau terkena headshot, one shot. Atau kurangkan DBS. Atau kurangkan DBS. Either one. Kena pilih satu. Means bukan one shot, one kill untuk DBS lagi. Ya. I mean, aku rasa make sense untuk kurangkan daripada naikkan damage M4. Kalau tak perlu suntik. Betul. Kau tembak memang ada knock. Kan, tembak sekali je. Basically tembakan daripada AK dan juga M4 akan menjadi tembakan AWM. Betul. Di stage yang keempat, terima kasih kerana mendengar kami punya perdebatan. Ya, rintihan sebenarnya. Rintihan. Lebih kepada rintihan. Ya, sebab kami tahu korang semua tengah komplain pasal benda ni tapi tak ada siapa akan dengar. Ya. So kami memberikan pendapat kami supaya orang dengar lah. Tapi sekarang ni Rosemary kekurangan bullet. Kalau boleh dia nak bunuh Roy dan ambil bullet-bullet daripada mereka. Dan dia akan diberikan dengan 3042 bullet hijau untuk M4. 10 mata penyingkiran. 20 peluru saja tinggal dekat dia punya M4 tadi. Jadi memang betul kena loot. Tapi AE akan menyebabkan ada... Dia jatuh ke? Alah, bocil. Free tembak lah untuk Euro. Aku rasa dia dekat sebalik. Dia dekat sebalik sana. Okay. Tapi Lamborghini mungkin boleh melihat lah kalau dia betul-betul peka. Tapi bocil boleh diselamatkan lah. Ada player bernama Alva sudah pun ambil kereta. Nasib dia pun baik. Lain putih kat situ. Ya, betul. Dan Lamborghini dan juga rakan-rakannya juga sudah pun rotate. Jadi mereka mungkin tidak akan mengendahkan kawasan yang dipegang oleh AE ni. AE betul-betul akan meningkat jauh, sangat-sangat tinggi sekarang ni dengan 86 mata. 2 player masih lagi berdiri, 1 perlu diselamatkan. Tapi Xavier sedang memandangkan kawasan ini. Kereta tangan tengah dimasak, kuisan damage pun akan dapat knockdown tersebut sebenarnya. Kuisan damage tu tak kena langsung. Nama dia Nate tapi Nate dia tak kena je. Ya, itulah dia. Agak ironi. Akan dibaling, Levi's juga 3 grenade tangan dimasak. Akan dibaling ke arah depan tapi Levi's mengambil damage yang agak tinggi juga. Lihatkan kedudukan Encik Rosemary. Sebentar je lagi dia akan tembak daripada kawasan berlainan. Tapi Rosemary akan menjatuhkan Yoru. Mengambil fight yang lain. Rosemary mendapatkan Yoru secara kekal. Strategi mata penyingkiran jadikannya 11. Asap-asap akan dimula dibaling. Bocil nyawanya rendah. Lagi satu grenade akan dibaling. Kali ini kena damage full daripada Parajin ke atas Bocil. Di manakah Rosemary? Rosemary mungkin ada clear sight ke atas 3 orang player. Kalau tembakan dia tepat memang dia boleh dapat. Tapi Alva akan ditekan bertubi-tubi dengan asap-asap. Akan memberikan dia sedikit masa.
Rosemary sudah sampai, tu dia. Tapi adakah terlewat? Member tu dapat datang depan muka. Jump scare depan muka macam itu saja. Terkejut. Tentunya dia terkejut gila. Rosemary pun akan dijatuhkan oleh para Jin. Mereka akan keluar, mereka tak dapatkan potensi markah yang terbesar dekat situ. 11 elimination, tetapi markah daripada segi placement point langsung tidak ada untuk Alter Ego. Akan tapi itu masih akan meletakkan mereka di nombor 1. Buat waktu ini, kerana Team Flash sudah pun menjatuhkan, sudah pun mula mengumpul markah mereka. Todak akan dijatuhkan 2 orang sebab mereka tadi di luar circle. Mereka sukar juga untuk masuk. Banyak halangan untuk mereka. Begitu juga dengan PEA. Salah satu daripada 2 pasukan Malaysia yang masih lagi kekal. Todak tinggal 1 saja player. Mungkin akan pupus dengan Cleon pun jatuh. Itu masih lagi berdiri. Adam masih lagi akan ditekan. PA di kawasan zona biru. Ada player dalam kawasan zona biru. Adam akan terjatuh pada kesakitan zona kelima ini. Jim sudah masuk dalam circle. Ada satu mata penyingkiran untuk mereka. 37 mata campur 2. So mereka ada 39 point. Mula untuk bergerak sedikit demi sedikit. Adam jatuh pada zona circle. Stage 5 permainan kita sekarang ni Wunti. Alah. Dan dia akan berjaya untuk mendapatkan Jim. Dan Jim akan dikeluarkan. PPA masih lagi ada player. Oh, tak. Hidup lagi 2 orang. 2. Cuma dia orang dekat kawasan yang memang lebih ramai orang. Ya, terlalu ramai untuk mereka masuk dengan mudah. Dengan Team Flash duduk pula dekat bahagian ini, memang Todak tak ada harapan sebenarnya untuk keluar. Ditembak daripada kiri dan kanan dan atas. Itu yang paling penting. Bahagian atas ni. Niftar pula ditembak daripada bahagian belakang. Daripada Maxius. Agak habis untuk Todak. Satu lagi shot. Dan Todak akan mendapatkan tempat ke-8. Satu markah saja untuk mereka. Satu mata. Satu lagi game untuk dimainkan bagi Todak. Sudah pun mengumpul 59 lah secara totalnya. Kutipan yang sangat-sangat menarik. Tapi D Xavier nampaknya akan cuba untuk mendapatkan chicken dinner kelima di Miramar. Ya. Betul ini memang kalau Erangel Raja Miramar, Erangel rajanya lah Yal. Ya, di Miramar ya rajanya ini. Ironi juga kalau lihat kan. Paling coolnya adalah Sandhawk Indonesia pegang, Right. Malaysia pegang Erangel, Vietnam pegang Miramar. Miramar. Thailand tak ada apa. Ya, itulah. Itu menarik sebab kalau dulu, oh, ini siapa? Thailand. Ini siapa? Thailand. Ini siapa? Thailand. Vic Candy pun Thailand. Kalau Livik kalau ada kat situ, Nusa dekat situ, Thailand. Yalah, Thailand. Kalau dulu bendera dia dah hanya tukar 2 saja. Siapa pegang Sunhawk? RRQ. Oh, Erangel siapa? RRQ. Oh, Miramar siapa? Illuminate Murder. Oh, lain. Okey. Tapi dari Thailand juga. Yang Ti Kuang Ji. Kosuk 666. Flash juga lengkap dengan 4 play mereka. Tadi Chicken Dinner. Boleh repeat. Cuma of course mereka kena lawan dengan Raja Miramar DX. Ya. Mereka ada Chicken Dinner paling banyak 4. Rasa Flash pun kat sini ada 2 tak silap. Right. Point. Semalam dia Chicken juga kan dekat Miramar. Flash. Ya betul. Last game. Last game betul. Flash ada peluang yang agak besar dekat sini. Untuk melakukan satu lagi back-to-back chicken. 5 markah dalam tangan. MRPX paling tinggi dengan 7 tapi tidak cukup orang. PA somehow masih lagi merangkak-rangkak di dalam ini. 1 markah saja untuk mereka daripada elimination. 1 markah daripada placement kalau mereka terkeluar di sini. Dan memang sukar untuk player PA Blaze itu masuk. Macam mana dia nak menghadapi situasi ini? Point Maxius. M4 DBS. Stage ke-6 permainan kita. Fel Young 666. M16 energy drink akan diminum terlebih dahulu. NKT Triple F. Sedikit demi sedikit cuba masuk ke kawasan selamat. Belum lagi sampai ke kawasan yang mau pergi secara tepat. Kong Ji mendapatkan Void key. 1 knockdown sudah pun berlaku ke atas Void. Void lama juga bermain dengan 3 orang player. Kali ini terpaksa bermain dengan 2 dan 2 itu pula sekarang ni tengah dilihatkan oleh player terakhir daripada NKT. Void hampir rata tapi berjaya dapatkan 1 knockdown. Knockdown keluar semula daripada Flash. Dan sekarang ni last guy akan dicari. Sebenarnya dia nampak sudah tembakan itu akan dilepaskan dan Void. Ada lagi dia. Ada. Tak dilihat rupanya. Ya, tapi dia akan lihat daripada belakang NKT akan tembak dia. Masalah betul lah untuk Void ni. NKT tembak dia si
itu MRPX semua ada lagi tembak dia. Ya, itulah. Maxius. Balingan. Kena ataupun tidak. Dia sudah pun bersedia Pak, aku tak faham kenapa dia tak mati lagi. NKT tengok dia. MRPX tengok dia. Flash ni pun tengok dia. Sampai ketujuh PA satu mata penyingkiran. Okey. Memang lihat Triple F ni betul-betul dia tak nak menunjukkan bersembunyi. In plain sight orang kata. Tapi baju ni berkilat-kilat je. Macam mana orang tak nampak? Itulah dia. Dah dapat dah. Bye. Yep. Betul-betul pantulan cahaya. Ni kalau nampak depan muka kalau buta ni. Siapa jatuh dulu? Void ataupun dia? MRPX yang jatuh dulu. Ke NKT? NKT belakang pokok. Adakah dia nak maling grenade? Tapi tak. Dia ingat point tu dah habis mungkin. Tak tengok langsung area ni. Okay, dia keluarkan DBS. Okay, pecah kepala dia. Yup. DBS orang DBS. Ui, betul. Dia tak boleh nak pakai pun dia punya M4. Dan sekarang dapat satu bonus. Bonus yang besar. Triple F ni betul-betul degil. Pokok adalah aku. Aku adalah pokok. Bersatu dengan alam. Bersatu dengan alam. Top 5 yang agak tak tahu nak kata anti-climatic ke macam mana. Tapi Flash ni macam kita kena masuk circle. Iya. Kita kena masuk circle. Ada satu orang lagi kat belakang pokok tu. Aku rasa dia kena bawa keputusan cepat. Ya. Okay, dia nampak dah. Okay, ni mesti kena. Break belakang pokok balik. Right. Kalau dia tembak, member ni yang knockdown, susah. Flash dengan revive dia lagi. Ya. Dengan zona menutup lagi. Habis lah. Masalahnya tak habis lagi. Try hard. Tak, diorang buat benda ni lama-lama. Si Xavier tu lagi lama, lagi cantik tempat dia pegang. Sempat juga masuk tu. Masih lagi hidup yang tak nampak dia. Dia dah betul-betul, diorang ni betul-betul marah. Ya. Sekejap. Dapat. Okey, Akhirnya dapat. Tapi boom akan disettlekan oleh Xavier. So ni masa di mana diorang boleh conquer kawasan bukit ni. Mungkin lawan dengan Xavier semua dibazirkan dengan seorang NKT sebentar tadi. Kalau tak chicken, kalau memang kena salahkan player tu. Itulah dia. Tapi Xavier sekarang akan maju ke depan. Mereka ada 7 mata penyingkiran. Raja Miramar kita kekurangan player pada ketika ini dengan 2 saja yang tinggal. Flash ada 3 lawan 2. Levi's dapat benda tu aku tak puas hati. Dia dapat apa? Dia dapat last skill tu kan, pakai DBS kan. Jauh doh. Ini damage lagi tinggi daripada AWM. Ya, jarak 1000 meter, damage dia adalah 140. Betul. Jauh doh. Tak seharusnya sedemikian, tapi tak apalah. Sehingga patch baru keluar. Aku nak ingat Topcast mengeluh sekali. Iya. Diorang dah fix dah DBS, tak kuat. Sekarang ni kalau kau pakai level berapa? Level 3. Kalau awak pakai vest level 3, awak takkan di knockdown. Balance update. Yo. Spring cleaning. Ya. Tapi dia memang nampak sangat masalah kalau DBS tu efektif dekat Miramar. Kalau dekat Erangel aku boleh terima. Tak mungkin orang tu jadi jarak jauh kan? Ya. Dekat sini sepatutnya Maharaja dia lah. Action bolt rifle, DMR. Ya. Tapi tak, masih lagi DBS. Benar. Okay lah, at least semua orang memakai M4 sekarang lah. Ya. Adakah dia nak menafikan kita dengan masuk ke depan, langgar 2 orang ini. So 3 lawan 2, benda ni boleh berlaku. Tapi ya. Selalunya Jay, kalau dia bagi macam 3 POV macam ni kan, kau akan tengok kamera mana? Aku default kepada bawah kiri. Bawah kiri, okay. Aku kan saya tengok yang paling besar yang ditunjukkan. Dan kemudian bawah kanan. Kita lihatkan pada Flash pada ketika ini mereka ada 3 orang player. Energy drink akan diminum sekarang ni oleh player daripada Flash. Bagus lah, at least kau cover sebelah sana, kau sebelah sini kan. Betul. Ya, gunakan apa-apa sahaja advantage yang kau ada. Dia sudah lakukan oleh Team Flash dan juga Xavier sudah mematikan kedua-dua kawasan tersebut. Memang ada distraction play akan dibuat oleh sukan Flash. Ini kalau Levi's knockdown kalau dia akan kalah. Yep. Tapi kalau Levi's dapat knockdown kalau dia akan menang. Levi's ni terlalu penting lah in terms of firepower dia. Ya, betul. Parajin ni pula raja flanking. Kalau Levi boleh dapat knockdown, kemungkinan besar Parajin sudah pun berada dalam situation untuk dia melakukan flanking tersebut. Akan bawa kereta berpusing-pusing, Kuang Ji. Betul lah, niat dia flanking tu sangat-sangat tinggi. Dia 2 orang je kot. Tak ada orang. Darah flanking. Darah flanking dia betul-betul mengalir. Tak boleh nak buat apa. Dia nampak kah? Dia tak nampak. Ada asap kat situ, so Levi akan ada informasi kat sini memang ada orang. Spray secara rambang kah? Tapi nampak Parajin memang sudah pun ditekan
pada ketika ini. Kawasan bawah itu masalah untuk Levi's. Levi's macam kalau kita lawan atas, bahasa bawah ni akan kacau kita. So mereka kita tak nak ambil head on fight. Tapi rasanya mereka akan dipaksa untuk melakukan perkara tersebut. Okay, Levi's kena clutch pada ketika ini. Ya. Parajin akan dijatuhkan, tidak boleh melakukan apa-apa aktiviti flanking dari atas, daripada bawah. Akan dijatuhkan winner chicken dinner 2 kali Berturut-turut. back to back. Ya, untuk Team Flash menunjukkan kualiti yang sangat-sangat besar walaupun terpaksa menewaskan compatriot mereka sendiri, iaitu di Xavier. Tetapi mereka memang datang ke sini bukan untuk menjadi juara Vietnam lagi, untuk menjadi juara Asia. Jadi tak ada benda yang akan mengganggu mereka daripada mendapatkan target tersebut. Tak dapat dilupakan juga the fact that masa lagi rasakan di Xavier adalah tim Vietnam paling kuat pada 2 season lepas. Masa zaman-zaman PMW dan sebagainya. Yang pergi ke PMW terus adalah pada waktu SLT dan Xavier juga kan. Betul. Diorang ni macam menunjukkan perkara yang sama boleh berulang sekali lagi. Iya, betul. Dengan player-player mereka yang sama juga. Mungkin macam ini revenge match juga kan. Tengok kepada Parajin, siapa suruh kau pergi sana? Dia. betul. Kalau kau ada dekat Flash, kau dah number 1 dah daripada tim Vietnam sekarang kan? Ya. Tapi Flash Chicken Dinner dengan total elimination mereka juga sangat-sangat lumayan. Tak sempat nak kira tadi. Kali ketiga, Gosu akan menjadi MVP. Ya, 5 elimination 921